Manakala Kedah, skuad muda Kedah yang akan bermain Sukma nanti. Jadi dua Empire yang bertugas, Muhammad Junaidi dan juga Muhammad Khairil, akan diberikan tanggungjawab untuk mengadili perlawanan yang akan berlangsung sebentar sahaja lagi. Dan pemain-pemain sudah mula berarak masuk, diketuai oleh Kapten kedua pasukan. Ini dia barisan pemain Malaysian University, sebuah pasukan yang perlu kita semua berikan perhatian dengan kredibiliti pemain-pemain, barisan pemain yang mereka miliki sudah semestinya mampu untuk menyaingi di tempat teratas dalam saingan Liga Hoki. Dan skuad muda Kedah ini, persiapan untuk Sukma itu adalah target mereka. Ini adalah pendedahan yang cukup baik untuk anak-anak buah coach Muhammad Nasir, Muhammad Noh, menentang sebuah pasukan yang hebat. Jika dilihat di atas kertas, ada 9 pemain kebangsaan bersama dengan Malaysian University dan juga beberapa bekas pemain kebangsaan juga. Nah, pemain-pemain, ada perbincangan terakhir mungkin, dan ini adalah barisan pemain yang dipilih oleh Lailun Hamid Hassan untuk memulakan aksi di suku yang pertama ini. Beliau merehatkan dahulu penjaga gol utama Siti Zalia dan juga Nur Amirah Syakirah juga tidak bermula dahulu. Mungkin ingin melihat apa yang mampu dilakukan oleh pasukan Malaysian University dengan meletakkan Zafirah dan juga Siti Arfah di bahagian pertahanan. Untuk skuad Kedah, ini adalah barisan pemain yang terbaik yang dimiliki oleh coach Muhammad Nasir. Dengan penjaga gol sudah semestinya akan menghadapi satu perlawanan yang agak sukar, Syahidatul Adawiyah, sambil mengharapkan barisan serangan yang akan diketuai oleh Waranut, penyerang mereka yang bernombor 9 itu, untuk usaha mereka mendapatkan jaringan. Dan ini adalah formasi mereka, mengharapkan mereka sekurang-kurangnya dapat menghasilkan jaringan, kerana setakat ini baru hanya satu sahaja jaringan yang terhasil dalam 3 perlawanan awal mereka. Persiapan terakhir, pengadil atau Empire yang melihat, dan sudah pun bermula aksi perlawanan di antara Malaysian University dan juga Kedah. Aksi perlawanan peringkat kumpulan, di mana Malaysian University yang berjersey biru dan juga merah, Kedah dengan warna tradisi mereka hijau kuning. Saya tidak keserangan, saya bersama dengan bekas pemain kebangsaan, saudara Vicky, untuk sama-sama memperkatakan mengenai aksi perlawanan ini. Jadi Vicky, atas kertas mungkin kita menjangkakan Malaysian University mampu mencipta kemenangan, tetapi apa yang anda mahu saksikan daripada perlawanan ini? Yang penting di sini adalah bagi pasukan Malaysian University, mereka harus mengejar gol, kerana mereka bermain dengan pasukan yang tercorot dalam liga. Dan dalam liga ini di sini kita lihat satu kecederaan bola. Terlalu awal untuk cedera di situ. Kita harapkan tiada kecederaan yang serius. Jadi bagi pasukan Malaysian University, inilah perlawanan di mana mereka harus bukan saja menang, tetapi cuba menjaringkan seberapa banyak gol yang boleh. Kerana kita tahu pada liga ini terdapat 3 pasukan yang bersaing, iaitu Malaysian University, 4 pasukan tak salah saya, Launing, QNet dan Negeri Sembilan. Ya. Jadi perbezaan gol pastinya akan mainkan peranan. Setakat ini untuk Malaysia University dalam 3 perlawanan awal, mereka hanya menjaringkan 11 gol sahaja dan 3 bolos. Jadi banyak perkara atau banyak jaringan perlu dilakukan jika dibandingkan dengan Liao Ning, sudah pun menjaringkan 22 gol. Manakala QNet Phoenix ketika ini berada di tempat yang pertama dengan 17 gol yang sudah pun terhasil. Sambil ada peluang awal yang cuba dilakukan, Nur Syakirah menolak ke tengah, tetapi sedikit tersasar percubaan yang dilakukan oleh Zafirah sebentar tadi. Peluang awal yang disia-siakan oleh Malaysia University. Forward pass yang begitu efektif, tapi di sini satu reverse step yang dilakukan oleh Zafirah
tersasar sedikit keluar. Kita ketahui bahawa Zafira baru saja pulang daripada beliau bermain bersama satu klub di Scotland dalam Liga Hoki Scotland, dan pastinya pengalaman di Scotland itu membawa kepada apa yang beliau akan pamerkan sepanjang kejohanan ini. Melihat kepada list, beliau tidak disenaraikan sebagai pemain kebangsaan, tetapi beliau sudah semestinya ada kualiti untuk bermain dengan pasukan kebangsaan. Sambil MU ketika ini dalam usaha mereka untuk mendapatkan jaringan pertama. Asfarina antara pemain yang boleh kita berikan tumpuan juga bagi kempen kali ini selain daripada Nur Amirah Shakirah, penjaring gol tegar dalam saingan Liga Hoki Malaysia. Sudah pun 4 kali menjadi top scorer Nur Amirah Shakirah, 4 kali berturut-turut. Beliau yang berhijrah ke pasukan Malaysia University pada kempen kali ini selepas 2 musim bersama dengan Negeri Sembilan. Gerakan yang serangan cuba dilakukan oleh Kedah, tetapi bola sudah pun terkeluar. Melihat keadaan cuaca Vicky agak panas, adakah ini sedikit sebanyak akan menyukarkan sedikit pemain-pemain di atas gelanggang? Pastinya keadaan seperti ini terik menyukarkan, tetapi pastinya itu bukanlah satu alasan yang harus diberikan. Kerana jika kita lihat pada Piala Dunia Remaja Hoki Lelaki pada bulan Disember yang lepas, perlawanan telah diadakan pada pukul 2, pukul 11 dan sebagainya. Jadi kita harus tidak, atlet-atlet seperti ini tidak seharusnya memberi faktor cuaca sebagai alasan. Satu miss pass di situ yang cuba dilakukan. Gerakan balas, Ramira Shakirah melepaskan, laringan cuba tolak masuk, dan ada isyarat penalti corner yang pertama telah pun diberikan kepada Malaysia University selepas tolakan daripada Siti Nur Arfah sebentar tadi yang terkena kaki pemain Kedah. Siti Nur Arfah sebenarnya cuba mencari Zafira, tetapi dalam proses hantaran silang terkena kaki pertahanan Kedah, memberikan penalti corner yang pertama bagi Malaysian University. Barisan pemain pertahanan terakhir Kedah berjersey 4, Syawal Imani sebentar tadi, mana bola terkena kaki beliau, dan bersedia di sini Zafirah yang akan melakukan tolakan. Peluang pertama Malaysia University daripada pukulan sudut penalti ini. 5 minit sudah pun berlalu. Satu low flick, cuba melakukan deflection, terkena tiang. Percubaan seterusnya, tetapi ada tiupan whistle daripada umpire untuk menghentikan permainan. Apa yang penting sebentar tadi untuk Kedah, mereka tidak bolos. Pemain satu set piece yang begitu menarik, terkena rebound goalkeeper, terkena tiang. Kita lihat deflection. Ada pukulan terakhir sebentar tadi oleh main jersey 19 Nur Insyirah Efarizal, tetapi bola itu melambung terkena palang saja, dan ada referral sebenarnya yang diminta oleh Malaysia University mungkin. Kita menantikan apa keputusan daripada video referral ini. Kita lihat sekali lagi Vicky. Panan deflection ni terkena badan. Di mata anda, adakah itu satu foul? Saya rasa kalau ada penjaga gol di belakang, ia boleh diibaratkan sebagai bahaya. Tetapi kalau tiada peluang untuk penjaga gol menyelamatkan keadaan dan langsung ke arah gol, then penalty stroke. Penalty stroke. Di sinilah video referral akan dilakukan, di mana video referral umpire akan melihat. Lihat gerakan slow-mo ini sekali lagi dari angle yang berbeza. Ini tolakan pertama yang dilakukan sebelum deflection yang cuba dilakukan di situ. Dan ada pemain dari pemain jersey 4 itu, Syawal Nis. Agak jelas daripada slow-mo ini, bola itu terkena badan beliau. Tetapi yang hairannya, bola itu naik lebih daripada paras lutut. Stroke.
Terus isyarat daripada Empire memberikan penalty stroke kepada Malaysian University dan peluang yang cukup besar untuk Malaysian University mendapatkan jaringan pertama mereka. Dan tumpuan terarah kepada Nur Amirah Shakirah. Oh, terkena penjaga gol sahaja, berjaya diselamatkan. Jadi satu situasi yang agak menarik di sini dengan kredibiliti pemain ini. Beliau hanya memukul ke arah penjaga gol saja. Ya, terkejut penjaga gol sebenarnya. Tidak menyangka beliau berjaya menyelamatkan, tetapi apapun itu adalah satu save yang begitu baik atau reflexes, di mana saya percaya kuisan yang dilakukan oleh Nur Amirah Shakirah tidak cukup. Ya, angle terlalu kepada penjaga gol. Masih di bahagian tengah gol. Ya. Jadi mungkin sedikit bersahaja dalam stroke sebentar tadi. Masih lagi gagal untuk mendapatkan sebarang jaringan Malaysian University. Mungkin masih lagi mencari tempo mereka di awal perlawanan ini. Serangan terus dilakukan, masuk ke dalam kawasan D, ditolak ke tengah. Pukulan yang kurang kemas. Bahaya, kata bahaya. Adil. Ya. Tapi gerakan yang baik dari sebelah kanan sebentar tadi. Baseline attack. Tetapi pukulan susulan itu dipersalahkan. Free hit. Cari ruang, mencari peluang. Wah, sekali lagi Terkena palang. terkena palang daripada pemain ini pula, Nur Amirah Shakirah. Satu reverse hit yang cukup deras, tetapi sedikit sahaja tersasar dan terkena palang. Lihat. Wah, cantik percubaan ini sebenarnya. Ya, tepat. Tetapi apapun, saya percaya sebelumnya kaki kanan beliau melakukan shielding terhadap defender. Mungkin beliau terlepas daripada penglihatan pengadil. Ya. Itu. Setakat ini untuk Kedah, mereka mampu untuk mengekang Malaysian University daripada mendapatkan jaringan pertama, walaupun diasak dan diasak. Cuba untuk melepasi kawasan mereka sendiri, tetapi nampak agak sukar. Apa yang akan dilakukan? Mereka masih lagi menggunakan option di sebelah kanan untuk melakukan serangan. Ditolak ke tengah, bola melantun. Hanya isyarat long corner sahaja daripada Empire. Baki 8 minit di kuarter yang pertama ini. Seperti mencari rentak lagi ya, Vicky. Ya, seharusnya Malaysian University sudah pun mendapat beberapa peluang, tetapi sayang bola terkena palang, penalti stroke tidak masuk. Anda ada mengatakan tadi penting untuk jumlah jaringan yang besar, tetapi ketika ini nampaknya belum ada lagi jaringan yang mampu dilakukan oleh Malaysian University. Jadi kredit juga perlu diberikan kepada pemain-pemain Kedah kerana mereka lakukan pertahanan dengan cukup baik ketika ini untuk menyukarkan pemain-pemain Malaysian University yang menampilkan 9 pemain kebangsaan, tetapi dalam insiden sebentar tadi sudah pun terkena kaki pemain Kedah iaitu Nurul Nabihah dalam usaha beliau untuk cuba mengeluarkan bola. Ya, kena kaki. Sekali lagi penalti corner bagi Malaysian University. Jadi peluang kedua dari pukulan sudut penalti untuk Malaysian University mendapatkan jaringan pertama mereka. Adakah kali ini nasib yang lebih baik akan memihak kepada Malaysian University? Satu tolakan diselamatkan penjaga gol, tetapi tindakan susulan yang cukup pantas yang dilakukan di situ oleh Nur Maizatul Hanim dengan bijak daripada tampanan penjaga gol itu menolak bola masuk untuk memberikan jaringan pertama untuk Malaysia University. Ya, pantas pergerakan Nur Maizatul Hanim, iaitu susulan rebound daripada percubaan pertama penalti corner, dan di situ dengan pantas beliau melakukan slap menjaringkan gol pertama.
bagi Malaysian University. Jadi akhirnya untuk Malaysian University, mereka berjaya mendapatkan jaringan yang pertama, jaringan yang mereka mahukan. Dan diharapkan jaringan itu mungkin akan menjelmakan semangat mereka untuk mendapatkan jaringan-jaringan yang seterusnya. Manakala untuk Kedah, mereka masih lagi mencari gerakan serangan pertama mereka dalam perlawanan ini. Tolakan yang terlalu jauh untuk mana-mana rakan sepasukan menyambut. Melihatkan kepada skuad Kedah ini, kali terakhir sebenarnya Kedah menghantar wakil ke dalam saingan Liga Hoki Malaysia adalah pada tahun 2018. Mereka membawa nama MSN Kedah pada ketika itu. Sekali lagi penalti corner, bola terkena kaki. Sekali lagi diberikan pukulan sudut penalti kepada Malaysian University. Dan apakah kali ini jaringan dapat terhasil juga? Dilihat gerakan ini agak jelas dia terkena kaki lawan. Bijak kerana beliau mengintai dahulu sebelum melakukan tolakan dan berjaya mendapatkan kaki lawan. Jadi sekali lagi ini penjaring gol pertama yang akan bertindak selaku injektor juga, bersedia untuk melakukan tolakan. Bukan set piece yang berbeza yang ingin dilakukan. Sekali lagi nampaknya hampir sama ya, boleh dikatakan jaringan ini terhasil apabila injektor terus ke tengah gawang dan melakukan tindakan susulan untuk mendapatkan jaringan yang kedua. Kita lihat sekali lagi, Vicky. Sekali lagi percubaan dan terkena kayu pertahanan dan terus ke Nur Maizatul untuk melakukan sekali lagi slap. Jaringkan gol yang kedua bagi pasukan Malaysian University. Ya, beliau yang seolah-olah boleh mengagak apa yang bakal berlaku kerana berada di kedudukan yang tepat pada masa yang tepat untuk mendapatkan jaringan yang kedua buat Malaysian University. Jadi 2-0 baki 6 minit di kuarter yang pertama ini. Dan kita jangkakan lebih banyak jaringan yang akan terhasil. Kita belum lagi melihat jaringan gol padang setakat ini daripada Malaysia University. Kedua jaringan terhasil menerusi tindakan susulan daripada pukulan sudut penalti. Kedah pada tahun 2018 menghantar wakil ke kejohanan ini, di mana jika melihat kepada skuad mereka ini, hanya 2 sahaja pemain daripada skuad 2018 yang bersama dengan skuad kali ini, iaitu Nur Safawati Najwa dan juga Siti Nuri Syukriah. Dan pada tahun 2018 itu sebenarnya menyaksikan pemain ini sebenarnya mewakili Kedah pada ketika itu. Nur Amirah Syakirah selaku pemain muda, beliau sudah mewakili Malaysia pada ketika itu. Dan kita lihat apa yang sudah pun dilakukan oleh Nur Amirah Syakirah dalam kerjaya beliau sebagai pemain kebangsaan dalam masa yang sama sebentar tadi. Walaupun bola itu masuk dalam gawang, tetapi syarat penalti corner sahaja yang diberikan oleh umpire. Lihat sekali lagi apa yang berlaku ini, Vicky. Satu percubaan ke dalam terkena deflection dan pengadil memberikan penalti corner. Jadi ini PC yang keempat untuk MU. 2 jaringan sudah pun terhasil. Kali ini Zafirah yang akan mengambil tugas selaku injektor, kerana Nur Maizatul mungkin ketika ini berada di luar padang. Tolak. Baik, tindakan daripada first runner, dan akhirnya dipersalahkan di situ pemain MU. Jadi terus tolakan yang cuba dilakukan pada mulanya berjaya dirampas, tetapi Kedah meneruskan gerakan serangan ini.
Terhilang penguasaan. Kita lihat terus pemain-pemain MU mencuri semula penguasaan bola daripada pemain-pemain Kedah. Menolak ke sebelah kanan. Kawalan yang kemas cuba masuk ke tengah semula. Baik, larian ini ditolak ke tengah untuk Zafira dengan satu pukulan, tetapi terbias pemain Kedah untuk long corner buat Malaysia University. Larian yang cukup baik yang dilakukan di sini oleh Dayang Nur Amirah. Dihantar ke tengah Zafira. Kawalan itu kurang kemas. Masih lagi dalam permainan. Menggelecek. Cuba menolak. Ditampan di situ. Keadaan agak kelam kabut di hadapan gawang. Dan akhirnya ada jaringan yang terhasil. Kedah nampak bergelut untuk cuba mengeluarkan bola dalam situasi itu. Tetapi dalam kekalutan itu, ada pemain Malaysia University yang berada di kedudukan sebelah gawang, iaitu pemain jersey 8 Siti Nur Atika untuk memberikan jaringan yang ketiga. Atika dengan pantas menyambar bola. Di 3-0 Malaysia University mendahului Kedah. Tiga kosong, dua daripada Nurmai Zatul, manakala satu jaringan daripada Siti Nur Atika. Nampak agak sukar untuk pemain-pemain Kedah. Bukan saja melakukan serangan, malah untuk melepasi kawasan tengah padang. Zafira ketika ini cuba mengawal. Kembali semula bersama dengan Zafira, bekerja dengan solo. Tetapi idea beliau menarik digagalkan pula oleh pemain-pemain Kedah yang berada dalam kawasan D mereka. Ini dia gerakan sebentar tadi daripada Zafira. Gerakan yang berbahaya. Mungkin itu foul yang diberikan. Ya, itu yang diperkatakan oleh pengadil. Gerakan yang walaupun sedikit seolah-olah seperti terkena kayu dan naik. Kawalan sepenuhnya yang ditampilkan oleh Malaysian University. Tolak ke depan sekali lagi. Zafirah berusaha keras. Long corner saja. Pertahanan yang baik yang ditampilkan di situ oleh Syawalnis Imani. Nukar arah serangan mereka ke seberang sana pula. Hampir kesemua pemain Kedah berada dalam kawasan 25 meter mereka. Hanya seorang saja berada di atas. Tetapi dalam masa itu ada isyarat pukulan sudut penalti yang diberikan daripada Empire. Penalti demi penalti berikan kepada Malaysian University. Ini dia gerakan yang dipersalahkan. Walaupun sedikit tinggi telakan itu, tetapi ia terkena kaki pemain Kedah. Jadi sekali lagi barisan pemain Kedah akan diuji daripada pukulan sudut penalti Malaysia University, yang rata-rata membariskan pemain-pemain kebangsaan dan juga bekas pemain kebangsaan, antara pasukan favourite untuk menguasai Liga pada edisi kali ini. Zafirah menolak. Nur Amirah Syakirah dengan satu flick. Baik tugas yang dilakukan oleh first runner, tetapi sekali lagi Syawalnis yang menjadi tumpuan. Beliau yang seperti sengaja menolak pemain lawan. Terus PC diberikan oleh Empire. Satu flick yang deras, rebound, dan di sini satu tolakan berlaku di mana pengadil memberikan sekali lagi penalti corner bagi Malaysian University. Kira sekali lagi agak berbeza set piece yang cuba dilakukan, tetapi penjaga gol menampilkan aksi yang baik dalam situasi itu untuk mengeluarkan bola. Hantar ke belakang semula.
tukar arah serangan mereka. Nampak lebih efektif sebenarnya Malaysian University jika mereka melakukan serangan dari sebelah kanan mereka, sebelah kiri Kedah. Dan yang deras, terkeluar bola ada biasan terakhir pemain Kedah. Sekali lagi long corner. Saat-saat terakhir untuk 15 minit yang pertama ini. 3-0 jaringan yang terhasil setakat ini. Satu tolakan liar dan satu deflection yang cuba dilakukan oleh pemain ini untuk mendapatkan jaringan pertama beliau dalam aksi perlawanan ini. Belum ada lagi rezeki daripada Nur Amira Shakirah. Terlihat sekali lagi Itu percubaan, tapi masa kurang 10 saat. ya. Mungkin Malaysia University cuba ingin mengintai satu lagi jaringan sebelum walaupun pada mulanya nampak mereka agak sukar untuk menjaringkan gol, tetapi selepas mereka menjaringkan gol pada minit yang ke-8, satu persatu jaringan berjaya terhasil. Lihat sedikit sorotan untuk aksi 15 minit yang pertama. Cubaan ini yang hanya terkena palang saja daripada Malaysian University. Selepas itu ada penalti stroke, tetapi diselamatkan oleh penjaga gol Nur Amira Shakirah yang cuba mendapatkan jaringan menentang bekas pasukan beliau. Dan ini adalah jaringan pertama yang terhasil, hasil daripada rebound dan tindakan atau tindak balas yang cukup efektif dari Nur Maizatul Hanim Syafi untuk mendapatkan jaringan pertama. Cerita yang hampir sama untuk gol yang kedua. Nur Maizatul Hanim berada di kedudukan yang sama untuk menolak bola masuk untuk memberikan jaringan yang kedua buat Malaysian University. Dan dalam kekalutan oleh pemain-pemain Kedah dalam mereka cuba mengeluarkan bola, mencuri, menghidu peluang situ Siti Nuratika untuk melengkapkan 3 jaringan di kuarter yang pertama ini. Jadi antara segelintir penonton yang hadir ke stadium untuk menyaksikan aksi perlawanan petang ini, di mana nampak seperti ketika ini di sekitar Bukit Jalil, awan hitam sudah mula datang. Jadi ia sekurang-kurangnya menyejukkan sedikit keadaan. Jadi sudah pun bermula untuk suku yang kedua separuh masa yang pertama ini. Kedah dalam misi untuk melakukan serangan pertama mereka, manakala Malaysia University mereka ingin mengintai jumlah jaringan yang besar kerana itu akan menjadi faktor bagi penentuan kedudukan dalam liga sekurang-kurangnya. Pelakan itu dibiarkan saja oleh penjaga gol untuk Kedah bermula daripada belakang. Kawalan yang kurang kemas. Terus free hit kepada Malaysia University. Baik gerakan di baseline. Mujur saja berjaya dikeluarkan di situ oleh Ifah Rosli. Setakat ni kita tidak boleh, kita tidak ingat lagi sama ada Kedah sudah melepasi garisan separuh. Ya, nampak Padang. agak sukar ya untuk mereka. Tapi jika anda menjadi pengendali Kedah kan, bagaimana cara terbaik untuk cuba melakukan serangan menentang pasukan yang hebat seperti Malaysia University? 9 pemain kebangsaan dalam pasukan Malaysia University. Tidak ada apa-apa yang kita akan rugi kalau kita tidak main secara terbuka. Walaupun secara strategi kita mempertahankan supaya tidak memberi banyak jaringan, tetapi dari seperti apa yang kita dengar daripada jurulatih pasukan Kedah, Encik Muhammad Nasir, dia perkatakan mereka datang untuk pengalaman dan pastinya ini adalah tulang belakang pasukan Sukma Kedah. Jadi saya rasa tidak ada apa yang harus dipermalukan ke apa, kerana ini adalah pasukan yang masa depan. Jadi dalam masa yang penting bagi mereka adalah mencabar diri sendiri
dan cuba luahkan yang terbaik mereka boleh menentang pemain-pemain kebangsaan ni. Di sini satu lagi percubaan dilakukan oleh Nurul Maizatul, mana bola tersasar sedikit keluar. Dia mengintai untuk mendapatkan hat-trick untuk aksi petang ini selepas 2 jaringan yang terhasil di suku yang pertama sebentar tadi. Dan ketika ini nampaknya ada high pressing yang cuba dilakukan oleh Kedah, memaksa untuk Malaysia University bertukar-tukar hantaran di bahagian belakang. Dengan mudah mereka naik semula ke depan untuk melakukan serangan. Agak besar ruang untuk mereka melakukan serangan ini. Cuba bertindak, cuba mendapatkan rakan di situ, tetapi Syawal Nis sekali lagi menjadi tumpuan apabila bola terkena kaki beliau. Kita lihat kelibat pemain ini, Vicky, beliau bekerja agak keras pada petang ni ya. Ya, kapten pasukan Kedah. Beliau yang bertindak selaku last man sebenarnya, Syawal Nis Imani. Jadi tanggungjawab yang besar menentang sebuah pasukan yang kita tahu mempunyai kualiti di bahagian serangan. Kali ini giliran untuk Dian Nur Syakira pula yang akan bertindak selaku injektor. Lebih baik berserana melakukan tugas dengan baik, tetapi dipersalahkan pula mungkin terlalu tinggi kayu beliau dalam situasi itu pemain ini, iaitu Nurul Nabihah Nazaremi. Tapi first runner kita lihat setakat ini bertindak dengan baik berjaya mengekang. Cuma susulan setelah beliau mengekang, di situlah pasukan Kedah harus lebih pantas. Sekali lagi Dian Nur Syakira bersedia untuk melakukan satu injection. Kali ini terus ke arah penjaga gol. Pukulan deras yang dilepaskan di situ oleh Nurul Fatin Fatihah menghasilkan jaringan yang keempat. Hasil daripada pukulan deras itu agak sukar untuk Syahidatul Adawiyah mengeluarkan bola. Set piece flick ke kanan, dan ini merupakan satu flick yang begitu deras, di mana penjaga gol cuba menggunakan stick save, tetapi tidak cukup untuk menahan bola daripada masuk ke dalam gawang, memberikan gol keempat bagi pasukan Malaysian University. Agak sukar Vicky untuk menyelamatkan menggunakan stick Koordinasi penting. Nah, di antara cabaran bola dan kayu sangat penting. Dan Malaysia University nampaknya terus melakukan asakan demi asakan. Apa yang ingin dilakukan sudah pun terbuka luas. Gawang sedikit lambat dalam situasi itu. Nur Amirah Syakira untuk menerjah bola itu. Dia masih lagi mencari gol pertama pada petang ini. Syarat penalti corner sekali lagi diberikan daripada Empire. Dan setelah ada protes dari pemain, dan setelah itu pengadil sedar bahawa penalti corner adalah lebih wajar dalam situasi sebentar tadi. Ini merupakan peluang kemasan Nur Amirah. Tampanan awal tu yang kurang kemas bola naik. Dan selepas itu ada beberapa tindakan susulan yang dilakukan sebelum pengadil meniup whistle untuk menghentikan permainan. Sembilan kali sudah pun PC yang diberikan kepada Malaysia University. 3 berjaya menghasilkan jaringan. Zafirah dengan tolakan. Berbeza kali ini, first runner bertindak dengan cukup baik. Asfarina berpusing-pusing beliau dalam kawasan D untuk cuba melepaskan satu pukulan. Tampanan yang kurang baik ke belakang semula. Masih lagi dalam penguasaan Malaysia University. Apa yang ingin dilakukan, ada cantik 3D skill yang dilakukan, dan akhirnya cuba mendapatkan kaki, tetapi hanya free hit saja yang diberikan kepada Kedah. Pergerakan Dayang Nur Amirah tidak diterima pengadil dan memberikan free hit kepada pasukan Kedah. Beliau yang mengangkat sedikit bola dalam situasi itu, tetapi selepas itu mungkin tiada option selain daripada mendapatkan kaki lawan.
Tapi ada pula satu kesilapan yang dilakukan untuk memberikan free hit kepada Kedah. Terus masuk ke dalam kawasan dihantar ke tengah. Bola itu agak tinggi. Sedikit emosi dalam pukulan itu. Nur Insyirah Lihat banyak kali tidak mendapat pukulan yang tepat. Mereka melakukan gerakan serangan seperti ini, tetapi mungkin kurang klinikal di tengah kawasan D. Sambil mereka cuba lagi mengasak apa yang ingin dilakukan di sini. Oh, baik. Sayang sekali deflection yang cuba dilakukan Arfah gagal untuk menerjah gawang yang boleh dikatakan sudah pun terbuka. Penjaga gol yang tidak berada di hadapan gawang untuk menyukarkan tugas Zafirah dan Arfah di situ. Tiada sentuhan Ya, tiada sentuhan. Sedikit tersasar keluar. 9 minit baki untuk suku atas paruh masa yang pertama ini. 4-0 setakat ini baru ada satu sahaja jaringan yang terhasil dalam suku yang kedua ini. Baik, tolakan pendek yang dilakukan, tolak ke tengah, Dipersalahkan. masih lagi kebuntuan pemain ini. 4 kali berturut selaku penjaring terbanyak dalam 4 kempen yang lepas. Tetapi kali ini, perlawanan ini nampak beliau masih lagi buntu untuk mendapatkan jaringan itu. Setakat ini Nur Amira Shakirah sudah pun menjaringkan 4 gol. Dan beliau menjaringkan hat-trick ketika menentang Kuala Lumpur City. Dan satu jaringan ketika menentang QNet Phoenix. Tolak ke belakang. Ini mungkin antara perkara yang jarang kita lihat apabila Bora berada di bahagian atau di kawasan pemain-pemain National University. Mereka bertukar hantaran di bahagian belakang, mungkin ingin membuka sedikit ruang untuk mereka melakukan gerakan serangan seterusnya. Manis membiarkan saja bola. Penjaga gol Hit pada Kedah. Dino Arfah juga nampak sedikit sukar untuk mendapatkan jaringan. Ada satu percubaan di suku yang pertama, terkena palang saja. Untuk Siti Nur Arfah, pada edisi yang lepas, pemain berusia 23 tahun ini berjaya menghasilkan 7 gol. Pada tahun 2022, 13 gol. Antara pemain yang boleh kita berikan tumpuan juga. Tapi setakat ini dalam perlawanan ini beliau nampak agak sukar untuk cuba mendapatkan jaringan. Dan setakat ini dalam kempen kali ini baru 2 sahaja jaringan yang terhasil daripada Arfah. Pantas diambil. Tolak ke tepi. Apa yang ingin dilakukan? Ada pemain di baseline, ditolak ke tengah. Semula hanya sampai kepada pemain Kedah. Free hit diberikan kepada Kedah. Tolak bola itu ke depan tetapi agak liar, terkeluar sahaja. Setakat ni penjaga gol Malaysia University, Nur Anis Erisha, belum ada lagi sentuhan atau sebarang tindakan penyelamat yang perlu dilakukan oleh beliau, kerana kesemua serangan dilakukan oleh pemain Malaysia University. Dan ada peluang di sini, cuba dihantar ke tengah semula. 3 pemain dan berjaya dikeluarkan di situ tanpa mendapat penalti corner. Baik tindakan daripada Kedah. Apa gerakan serangan yang ingin dilakukan? Oh, terhilang pula kawalan di situ. Mungkin perlu lebih pantas Vicky dalam usaha Kedah jika ingin mereka melakukan sebarang counter attack.
Ya, dan mereka harus lebih disiplin dari segi marking mereka dan attacking formation juga. Kurang daripada 6 minit untuk kita menamatkan aksi separuh masa yang pertama ini. Walaupun nampak permainan lebih kemas yang ditampilkan oleh Malaysian University, tetapi mereka nampak sedikit sukar untuk mendapatkan jaringan yang lebih. Berbanding dengan aksi suku yang pertama, mereka nampak agak bergelut anak-anak buah Lailin Abu Hassan ini. Tetapi 3 jaringan berjaya terhasil di suku yang pertama. Baik skill yang dilakukan ini. Ada rakan yang menanti di hadapan gawang. Tolakan ke tengah. Penjaga gol sudah pun keluar daripada kawasan gawang beliau, tetapi gagal untuk mendapatkan sentuhan terakhir untuk menolak bola masuk ke dalam gawang yang sudah pun ternganga luas sebentar tadi. Itu square pass kita lihat di sini, tapi sayang pemain berjersey nombor 20 iaitu Diaudul Shakira berada di luar zon hantaran yang diberikan, hantaran square pass, dan di situ beliau terlepas. Satu persatu nampaknya peluang yang dipersiakan oleh Malaysian University dalam usaha mereka untuk mendapatkan jaringan yang seterusnya. Bola sudah pun keluar sekali lagi. Apa yang lebih menarik pada suku yang kedua ni, secara keseluruhan, pemain Kedah kita lihat sudah mula berani dan mereka kurang memberi peluang kepada Malaysian University dari segi penetration mereka berbanding dengan suku yang pertama. Melihat kepada aksi perlawanan sebelum ini, Malaysian University mereka tewas 0-7 kepada QNet Phoenix sebelum mereka tewas juga kepada Liaoning 10-0. Dan satu lagi cabaran pada petang ini yang akan mereka hadapi. Baik tindakan daripada pemain-pemain Kedah untuk mengesan tolakan yang ingin dilakukan. Square pass tapi tidak tepat gerakan sepasukan. Satu-satunya jaringan terhasil oleh Kedah ialah ketika mereka menentang Mutiara Impian, mana mereka tewas tipis 2-1. Tembungan antara dua pasukan dari utara itu. Oh, baik deflection yang cuba dilakukan di situ, hasil pada hantaran deras tetapi sedikit sahaja tersasar. Selamat gawang Syahidatul Ladawiyah, penjaga gol Kedah sebentar tadi. Untuk melakukan serangan dari sebelah kiri Kedah ketika ini Malaysian University. Walaupun nampak mereka menguasai permainan, tetapi kredit perlu diberikan kepada pemain-pemain Kedah kerana menyukarkan pemain-pemain Malaysian University daripada melakukan gerakan serangan yang lebih mudah. Sambil baik larian solo yang dilakukan di sini, ada dua option yang menanti di hadapan. Ini peluang terbaik untuk Kedah, tetapi tolakan itu terlalu ambitious untuk mendapatkan rakan yang berada di hadapan. Mereka perlu lebih tenang dalam situasi itu, tidak perlu terburu-buru. Composure adalah sangat penting, di mana awal tapi tidak terlalu cemas. Satu tackle telah dilakukan, tetapi pengadil tidak berpuas hati dengan tackle dan memberikan penalti corner sekali lagi bagi pasukan Malaysian University. Ya, gerakan yang direncanakan di situ oleh Nurmaizatul Hanim dari sebelah kanan Kedah, yang berjaya untuk mendapatkan pukulan sudut penalti dalam memasuki minit yang terakhir ini. Mampukah Malaysia University sekurang-kurangnya mendapatkan jaringan yang kelima mereka, atau jaringan yang kedua di suku yang kedua ini?
Farina bersedia. Bahkan ini deras. Dia terselamat sekali lagi gawang Kedah. Pukulan deras yang dilakukan di situ tidak berjaya. Selamatkan. Larian yang dilakukan dikawal oleh dua pemain Malaysia University berjaya melepasi kawasan tengah. Ada 3 pemain di atas. Mereka perlu lebih tenang, mereka perlu lebih berhati-hati ingin melakukan sebarang tolakan, tetapi dipatahkan di situ. Ini dia pemain penyerang mereka berjersey 9, Waranut. 3 rakan yang menanti di hadapan, tetapi sayang sekali ia dipatahkan oleh barisan pemain pertahanan Malaysia University. 30 saat yang terakhir. Mampukah Malaysia University mendapatkan sekurang-kurangnya satu lagi jaringan? Serangan terakhir mungkin. Mereka bertukar arah, ditolak. Sekali lagi satu interception yang cukup baik. Dan itu mungkin menjadi gerakan serangan terakhir yang mampu direncanakan oleh kedua-dua pasukan. Kerana Ehon sudah pun dibunyikan untuk menamatkan aksi separuh masa yang pertama. Permainan yang lebih kemas ditampilkan oleh kedua-dua pasukan di separuh masa yang pertama ini, terutama di suku yang kedua. Tapi hanya satu saja jaringan terhasil pada suku yang kedua, sementara terjadi tamat untuk aksi separuh masa pertama. Malaysia University 4, Kedah 0.